Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'. Baik, jadi kita sambung. Baik, ana ada nak perbetulkan sedikit terjemahan waktu awal ni mukaddimah yang mukaddimah tentang As-Saf tadi. Riwayat yang ana nukilkan daripada Al-Birzali dengan Al-Hafiz Ibn Kathir dan Al-Bidayah wa Nihayah. Saya ana sebut time As-Saf dengan Nasrani. So ini kena berbetulkan lah. So ada ana terkeliru ataupun ana tersalah dalam terjemahan tadi. So yang ana sebut dalam yang pada mukaddimah tadi, As-Saf dengan As-Saf dengan Nasrani tadi, Nasrani yang mencela Nabi SAW. So bila dia keluar dia keluar daripada istana ataupun tempat Amir, Gubernur. So ni kita kata zaman Zahir Bairbas lah, apa atau kita Qalawun, kita kata Saljuk lah, zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Baik, bila dia keluar dengan As-Saf yang backup apa si Nasrani yang cela Nabi. So ana baca tadi, ana sebut fa kharaja min indihi wa ma'ahuma khalqun katsirun minan nas. Bila dia orang dua keluar, selepas dia orang dah bincang dengan Amir yang kita kata yang panggil Amir Izzuddin Abik Al-Hamawi tu, dengan Naib Sultanah, dengan dipanggil Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan Zainuddin Al-Fariqi. Jadi As-Saf ni sebenarnya dia ada relationship lah, dia ada hubungan. Dia ada hubungan dengan Amir pemerintah ketika itu. Sama juga dengan Nasrani yang cela Nabi. So bila dia keluar, mereka dua keluar. So As-Saf ni sebenarnya dia ada 3 orang lah. Dia ada 3 orang yang keluar bersama dengan si Nasrani tu. So dia kata dekat sini, fara'an nasa As-Safan hina qadima wa ma'ahu rajulun minal Arab. So As-Saf Nasrani dengan seorang lelaki Badui Arab. Fasabbuhu wa syatamu. So ramai orang waktu tu, orang yang ada kat luar ni ramai cela dia, maki dia. Kemudian laki yang Arab Badui yang bersama dengan As-Saf dengan Nasrani tu yang cakap, huwa khairun minkum, yakni si Nasrani ni lebih baik daripada kamu. Yakni Nasrani yang cela Nabi tu, yang cakap dia lebih baik daripada kamu tu Arab Badui yang bersama dengan As-Saf dan juga si Nasrani tadi. So sebelum ni anda cakap ana keliru, ana cakap yang cakap lebih baik tu orang ramai. Tak, sebenarnya yang cakap dia ni, yakni Nasrani ni lebih baik ni Arab Badui yang bersama dengan As-Saf. As-Saf yang backup Nasrani yang mencela Nabi. So sebab itulah farajamahan nas bil hijarah. Kemudian sebab itulah bila si Badui yang bersama dengan As-Saf, so kemungkinan dia punya pembantulah Nasrani tadi yang mencela Nabi, As-Saf yang backup, kemudian Arab Badui. So dia ada 3 orang. So bila dia orang keluar, dia orang kena maki hamun apa semua. Dia orang baling batu apa semua. Kemudian si Arab Badui ni dia pergi gatai, pergi sebut. Dia kata huwa khairun minkum, yang ni Nasrani ni lebih baik daripada kamu. Kononnya akhlak lah, kononnya berakhlak, tapi dia dah cela Nabi. Kemudian sebab itulah orang ramai waktu tu baling batu. Farajamahan nas bil hijarah, baling. Wa asaba As-Safan. So As-Saf yang terkena juga. Dan waktu tu berlakulah pergelutan dan pertelingkahan. Sebab itulah Amir waktu tu marah. So dipanggillah Syekhul Islam dengan Zainuddin Al-Fariqi. Isu itulah. So itu berkenaan dengan pembetulan lah, berkenaan dengan As-Saf dengan Badui dengan Nasrani yang dia backup. So yang cakap Nasrani tu lebih baik tu maksudnya Arab Badui tu. So sebab tu dia orang Islam lagi marah lah waktu tu. Orang ramai lagi marah. Pasal apa? Engkau dah lah backup si Nasrani yang cela Nabi, kemudian kau nak cakap dia lebih baik pula.
Na'udzubillah. So nak menunjukkan dia tak ada walak dia kepada Islam tak ada. Baik. Itu pembetulan. Baik, kita balik pada halaman ke-42. Dalil yang keempat yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bawakan untuk membuktikan bahawasanya orang yang mencela Rasul, mencela Allah dan Rasul, menyakiti Allah dan Rasul adalah kafir. Iaitulah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sehinggalah mereka menjadikan kamu wahai Muhammad, wahai Nabi, sebagai hakim yang memutuskan apa yang pertelingkahan ataupun perselisihan yang berlaku di antara mereka. Baik, Allah Subhanahu wa taala kata, Syekhul Islam, Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika, Allah Taala bersumpah dengan dirinya, annahum la yu'minun, bahwasanya mereka tidak beriman, mereka tidak dianggap beriman, sehinggalah mereka menjadikan Nabi SAW sebagai pemutus, sebagai penghukum fil khusumati allati bainahum, yang pada pertelingkahan ataupun perselisihan yang berlaku di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kata Syekhul Islam, thumma la yajidu fi nufusihim dhiqan min hukmihi. Bila mereka dah menjadikan Nabi SAW sebagai pemutus, sebagai penghukum, kemudian mereka tak dapati di dalam jiwa mereka adanya perasaan sempit dada, ada perasaan tak reda ataupun sempit terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi. Bal yusallimu tasliman li hukmihi zahiran wa batina. Bahkan mereka wajib menyerah kepada hukum Nabi SAW, sama ada zahir ataupun batin. Baik, sebelumnya Allah Ta'ala, ayat tu sebelum tu Allah cerita pasal apa? Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut. So Allah kata apa? Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendakwa bahawasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak menjadikan ataupun saling berhukum kepada taghut. Mereka nak mengembalikan hukum perselisihan di antara mereka kepada taghut, yakni kepada selain Allah, kepada selain hukum Nabi. Sampailah firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Sampailah perkataan firman Allah, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu, kemarilah, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan kepada rasul, ra'aital munafiqin, maka kau akan melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, akan menghalang kau daripada jalan kebenaran dengan halangan yang sangat, maksudnya mereka akan menghalang dengan bersungguh-sungguh. Baik, kata Syekhul Islam, fabayyana anna man du'iya ila tahakum ila kitabillahi wa ila rasulihi fasadda'a rasulihi kana munafiqan. Maka jelas pada ayat ini, dalam ayat ini, bahawasanya menunjukkan bahawa siapa yang diseru dan diajak untuk berhukum kepada kitabullah dan kepada Rasulullah, fasadda'a rasuli, lalu dia menghalang, dia tak mau berhukum kepada Rasulullah, kana munafiqan, maka dia munafik. Kemudian Allah SWT sebut dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak mereka kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukum ataupun ditetapkan hukuman sesama mereka pada apa yang mereka selisihkan, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Maksudnya perkataan orang beriman bila diajak kepada berhukum kepada kitabullah dengan sunnah Rasulullah, Allah sebut mereka akan kata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Faman tawalla an ta'ati rasul wa a'rada an hukmihi fahuwa munafiqun wa laysa bimu'min balil mu'min man yaqulu sami'na wa ata'na. Barang siapa yang berpaling ataupun yang berpaling daripada ketaatan Rasul dan berpaling daripada hukum yang ditetapkan oleh Rasul, maka dia adalah munafik dan bukan beriman, bukan orang mukmin. Bahkan orang mukmin Allah bagi tahu ciri-cirinya sami'na wa ata'na, dia dengar, kami dengar dan kami patuh.
Baik. وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بتنقص والسب ونحوه. So ini dalil dilalah, wajhu dilalah. Kata Syekhul Islam, apabila kemunafikan itu sabit, kita kata orang itu dia boleh jadi munafik semata-mata disebabkan oleh dia berpaling daripada hukum Rasul, dia boleh jadi munafik. Maksud munafik di sini munafik nifaqun akbar, maksudnya boleh jatuh kufur kalau dia berpaling daripada hukum Rasul. Macam mana orang yang mencela Nabi, merendahkan kedudukan Nabi dan menghina Nabi, sudah tentulah lebih kufur. So nampak Syekhul Islam punya istimbat daripada ayat tadi. So kita tengok di sini, betul lah, orang yang berpaling daripada hukum Rasul, Allah namakan mereka munafik. Wa idza ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. So Allah namakan orang yang berpaling daripada hukum Rasul sebagai munafik. Munafik kita dah sebut kaedah dalam Quran. Munafik dalam Quran merujuk kepada nifaqun akbar. Munafik dalam hadis merujuk kepada nifaqun asghar secara umum. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, kita jumpa Nabi akan kata ayatul munafiq thalath. Idza haddatha kadha wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Kan? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ayat tanda-tanda orang munafik ni ada 3. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia memungkiri janji. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Apabila dia bergaduh atau bertelagah, maka dia melampaui batas. Dalam sebahagian riwayat disebutkan demikian. Itu adalah nifaq asghar. Nifaq apa kita kata, nifaq yang tak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Adapun dalam Quran Allah Taala sebut munafik ni munafik yang keluar dari agama. Kerana dia munafik akbar ni apa? Nifaq akbar apa? Allazina yubtinuna al-kufra wa yuzhiruna al-islam. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan dia menzahirkan Islam. Inilah nifaq akbar. So dalam Al-Quran, kaedah dia, semua ayat dalam Quran yang cerita pasal munafik, innal munafiqina fid darki asfali minan nar, wa idza ra'aitahum apa dia kanu yurauna apa tu atau kita la yadhkuruna Allah illa qalila. Kemudian Allah Taala sifatkan orang-orang munafik ni dengan banyak sifat. Bahkan ada satu surah yang khusus berkenaan dengan orang munafik, maka itu merujuk kepada nifaqun akbar. Nifaq akbar ini dia kufur. Sebab itulah Syekhul Islam dia berdalilkan dengan dalil ayat orang munafik. Orang munafik yang berpaling daripada hukum Rasul, maka dia kufur. Dan bila kalau dia berpaling daripada hukum Rasul, dia nak pergi berhukum dengan hukum taghut, maka itu dah mensabitkan dia untuk jadi munafik. Bayangkan kalau dia cela Nabi, lagi dahsyat lah. Kufur, lagi kufur. Bahkan kufurun kufur yang kita kata mujarrad, kufur yang dia kufur yang lain, berbeza. Bahkan sebab itu kita akan tengok nanti Syekhul Islam akan sebutkan mencela Nabi ni dia adalah kufur yang tersendiri. Bahkan dia lebih. Dia bukan setakat kufur, bahkan dia lebih. Dia ada lebih. Dia ada nilai yang lebih, nilai tambah yang lebih. Kekufuran dia tu lebih. Baik. Itu dalil yang keempat. Dalil yang kelima yang membuktikan orang-orang yang mencela Allah dan Rasul, mencela Rasul, kufur, hukumnya kufur ataupun dia kafir. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 57, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah. Allah kata orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dia dilaknat, mereka dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Faqarana adahu bi adah. Maka kat sini syahidnya, poinnya di sini, Allah meletakkan perbuatan menyakiti Rasul sama seperti menyakiti Allah. So qarana, Allah Ta'ala iringkan. Kama qarana ta'atahu bi ta'atihi. Sebagaimana Allah seiringkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Faman adahu Allah faqad adha Allah. Faman adahu faqad adha Allah. Maksudnya di sini, barang siapa yang menyakiti Rasul, maka dia menyakiti Allah. Wa qad jaa dzalika mansusan anhu. Maka hal tersebut telah datang secara nas daripadanya
Wa man adza Allah fahuwa kafirun halalud dam. Halalud dam. Barang siapa yang menyakiti Allah maka dia kafir dan halal darahnya. Yuwaddihu annahu ja'ala mahabbat Allah wa rasulahu wa irda Allah wa rasulahu wa ta'at Allah wa rasulahu syai'an wahidan. Baik, ini dijelaskan lagi dengan apa? Allah menjadikan kecintaan kepada Allah, mahabbatullah, kecintaan kepada rasulnya, redha kepada redha Allah dan redha rasulnya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada rasul, Allah jadikan satu perkara yang sama, syai'an wahidan. Satu benda yang saling melazimi. Bahkan dia adalah satu, Allah Taala jadikan benda yang satu. Dia adalah satu perkara yang tak boleh kita pisahkan. Wa ja'ala shiqaq Allah wa rasulihi wa muhaddat Allah wa rasulihi wa adha Allah wa rasulihi wa ma'siyat Allah wa rasulihi. Allah jadikan apa? Orang yang menentang Allah, menentang Rasul, menentang Rasul, menentang Allah, memerangi Allah, memerangi Rasul, memerangi Rasul, menyakiti Allah, menyakiti Rasul, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, bermaksiat kepada Rasulnya, bermaksiat kepada Allah. Syai'an wahidan. Fa fi dzalika bayanun li talazumil haqqain. Maka pada hal tersebut penjelasan akan talazum, yakni lazim antara dua hak. Lazim antara dua hak, antara hak Allah dan hak Rasul. Wa anna jihat Allah wa rasulahu jihatun wahidah. Sudut kita kata jihatullah, yakni sudut, dari sudut kita kata sudut Allah dan sudut Rasulullah itu adalah sudut yang satu. Maksudnya dia tak berbeza. Siapa yang mentaati Allah, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Maksudnya siapa yang mentaati Allah dia akan mentaati Rasul. Dia tak boleh jadi saya nak ikut, saya nak taat kepada Allah tapi saya benci Rasul. Tak boleh. Hakikatnya dia kufur kepada Allah. Tak boleh. Dia lazim. Ya, dia kata bagi bayanun litalazumil haqqain. Dua hak ini adalah saling melazimi. Faman adza ar-rasul faqad adza Allah. Siapa yang menyakiti Rasul maka dia menyakiti Allah. Wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dalam Quran Allah kata, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia hakikatnya mentaati Allah. Baik. Li'annahu wasitatun bainallah wa bainal khalq. Kenapa? Karena Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasitah, perantara antara kita dengan Allah, perantara antara Allah dengan makhluk. Yang menyampaikan kepada kita syariat Allah adalah Nabi. Laisa li ahadin minhum tariqun ghairah. Tidak ada seseorang pun yang boleh dakwa ada jalan lain untuk menyampaikannya kepada Allah melainkan jalan Nabi. Wa qad aqamahu muqama nafsihi fi amrihi wa nahyihi wa ikhbaru wa bayanihi fala yajuzu an nufarriqa baina Allah wa rasulihi fi syai'in min hadhihi al-umur. Maka Allah Taala sebutkan berkenaan dengan larangan perintahnya, larangannya, khabarnya, penjelasannya, maka tidak boleh kita memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dalam setiap perkara ini. Baik. Wa aidan fa innahu farraqa baina adha Allah wa rasulihi wa baina adha al-mu'minin wal mu'minat faja'ala hadha qad ihtamala buhtana wa ithman wa ja'ala 'ala dhalika la'natahu fi ad-dunya wal akhirah wa 'ada lahu 'adhabul muhin wa ma'lumun anna adha al-mu'minin qad yakunu fihi jal fa yakunu min kaba'ir al-ithmi wa laysa fawqahu illa al-kufr wal qatl. Baik. Sama juga dibezakan antara menyakiti Allah dan Rasulnya wa baina adzal mu'minin, dan dipisahkan antara menyakiti orang beriman dan beriman. Maka Allah Ta'ala menjadikan orang yang mencela ataupun menyakiti orang beriman, maka dia telah menanggung dosa dan juga dosa buhtan yang sangat jelas dan Allah menjadikan bagi mereka, bagi perbuatan tersebut sebagai laknat. Allah laknat mereka di dunia dan akhirat, dan Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Baik, dan kata Syekhul Islam, wa ma'lumun anna adzal mu'minin qad yakunu fihi al-jal fa yakunu min kaba'ir. Dan kita sedia maklum menyakiti orang beriman ni dia boleh jadi akan ada padanya hukum al-jal, yakni sebat, macam contoh qadhaf, menuduh orang beriman melakukan perzinaan dan sebagainya, dan ia termasuk daripada kabairul ismi, dosa besar. Baik, tak ada dah lepas tu walaisa fawqahu illa al-kufr wal qatl. Maksudnya kalau orang beriman, kita tuduh orang beriman dengan qazaf, tuduhan dusta, apa hukum paling maksimum hukumnya adalah apa? Had. Atau jald, yakni sebat 80 kali sebatan. Baik, sebab itu kata Syekhul Islam, kalau itu dia cela orang beriman, tak ada dah lepas pada tu. Lepas pada tu, kalau kita melampaui batas lagi, kalau mencela orang beriman, qazaf, tuduh orang beriman, fitnah orang beriman pun had dia qazaf, hukum jald, yakni sebat 80 kali sebatan.
Kalau kita melampaui batas, bukan orang beriman saja, kita mencela Nabi, mencela Allah, tak ada benda lain melainkan al-qatl, bunuh. Al-kufru wal-qatl, kufur dan juga halalul dam, yakni wajib dibunuh oleh sultan. Wa aidan fa innahum la'anahum wa la'nu al-ib'adu 'anir rahman. Dan demikian juga wajhu dilalah daripada dalil ini, sesungguhnya mereka fa innahum la'anahum, yakni Allah melaknat mereka. Wal la'nu al-ib'adu 'anir rahmah. Apa maksud laknat? Maksud laknat maksudnya dijauhkan daripada rahmat. Wala yutradu min rahmatihi fid dunya wal akhirah illa al-kafir. So dalam ayat tersebut juga jelas kepada kita Allah melaknat mereka dan tidak dijauhkan daripada rahmat Allah. Laknat maksudnya dijauhkan daripada rahmat Allah, diusir daripada rahmat Allah, dihalau, dijauhkan daripada rahmat Allah. Tidak ada yang dijauhkan daripada rahmat Allah ni di dunia dan akhirat melainkan kafir. Fala yakunu muhiqqun ad-dam bal mubahuhu lianna haqqnahu rahmatun 'azimah yu'ayyiduhu qawluhu mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Jadi maka ini menunjukkan orang yang menentang Allah dan Rasul, yang mencela Allah dan Rasul, mereka ini tidak berhak untuk dipelihara darah mereka, bahkan diharuskan, dihalalkan darah mereka, kerana bila menjaga darah mereka itu adalah satu bentuk rahmat yang agung. Maka ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 61, mal'unin. Allah Taala sebut tentang orang munafik, orang kafir, mal'unin, mereka dilaknat. Aynama thuqifu ukhidhu, di mana saja mereka berada, mereka bersembunyi, mereka berada, ukhidhu, ditangkap, wa qutilu taqtila, dan dibunuh. So itu dalam surah Al-Ahzab. Yu'ayyiduhu anna sa'ira man la'anahu Allah fi kitabihi imma kafirun aw mubahud dam. So kata Syekhul Islam, dikukuhkan lagi dengan dalam Al-Quran semua ayat yang menunjukkan Allah melaknat di dalam kitabnya, sama ada dua, sama ada orang tu kafir ataupun mubahud dam. Maksud dia dihalalkan darahnya, maksudnya dibunuh oleh pemerintah Islam. Fa in qila yaridu alayka qawluhu innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah ma anna mujarrad al-qadhf laysa bi kufrin. So sini ada i'tirad. Itu ada persoalan. Ada i'tirad dekat sini. Jika dikatakan, so ada i'tirad lah, maksudnya sanggahan. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 23, Allah kata apa? Orang yang innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat, orang yang menuduh orang-orang beriman, orang-orang beriman yang muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, orang-orang mukminat yang baik, yang muhsan, yang terpelihara, mereka yang tuduh orang-orang beriman, wanita-wanita beriman dengan tuduhan zina dan sebagainya, lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia dan akhirat. Dalam masa yang sama, qadhaf, hukum qadhaf, orang yang menuduh wanita beriman dengan tuduhan zina bukan kafir. Dia tak kafir. So ini i'tirad lah. Macam mana nak jawab? So sekarang ni Syekhul Islam kamu kata, Syekh Ibn Taymiyah kata, semua dalam ayat dalam Quran yang sebut tentang laknat menunjukkan pelakunya kafir ataupun dihalalkan darah. Maka macam mana dengan ayat dalam surah An-Nur ayat 23? So ini i'tirad. Cuba tengok Imam Syekhul Islam jawab macam mana. Fajawabuhu min wujuh, jawapannya daripada beberapa wujuh. Ahaduha anna hadhihi al-ayah nazalat fi Aisyah radhiyallahu anha, qalahu Ibn Abbas wa ghayruhu, fa fi qadhfuha ta'nun wa adhan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Syekhul Islam dia boleh jawab. Pertama, fahamlah ayat dalam surah An-Nur ayat 23, ayat cerita tentang qazaf, orang yang qazaf, orang qadhif, dia tak kafir. Orang yang tuduh mukminat, orang perempuan beriman ataupun orang lelaki beriman dengan tuduhan zina, dia tak jatuh kafir. Sebab tu dia kena had. Had dia yakni sebat, kita kata disebat 80 kali sebatan. Dia tak dibunuh. Jadi macam mana? Dan dia dilaknat dalam ayat ni, dilaknat, lu'inu fid dunya wal akhirah. Macam mana kita nak faham? Sedangkan Ibn Taymiyah kata tadi,
Apa saja yang dilaknat dalam Quran menunjukkan pelakunya kafir ataupun dihalalkan darahnya. So itu Ibn Taymiyah jawab. Yang pertama, ayat ini turun pasal Aisyah. Subhanallah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas dan selainnya. Orang yang menuduh Aisyah dengan yang qazaf Aisyah, dia tuduh Aisyah dengan zina, hakikatnya dia ta'nun wa adha lin Nabi SAW. Betul tak? Orang yang tuduh Aisyah berzina, maka dia telah menuduh dan menyakiti Nabi SAW. Fa inna zina imra'atir rajul yu'dhi. Kerana zina, pelakuan zina seorang wanita dengan lelaki lain akan menyakitkan suaminya. Walihadza dhahaba Ahmad fi riwayatin anhu ila anna man qadhafa imra'atan ghayra muhsanah kal ammah wadh-dhimmiyah walaha zawjun waladun muhsan hudda liqadhfiha. Sebab itulah dalam sebahagian riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawasanya siapa yang menuduh seorang wanita yang ghairu muhsanah kal amah wadh-dhimmiyah, seperti perempuan yang tak menikah lagi, seperti ammah, seperti hamba sahaya, ataupun dhimmiyah, perempuan yang dhimmi dan dia ada suami atau ada anak, walaha zawjun aw waladun muhsan hudda liqadhfiha, maka dia dihukum, dihukumkan had qazaf lima yalhiquhu minal 'ar bi waladiha wa zawjiha al-muhsanain, kerana dia telah mencemarkan anaknya, mencemarkan nama baik anaknya dan suaminya al-muhsanain, yang terpelihara. Fatakunu hadhihi al-ayah khassatun biman qadhafa azwaj nabi. Maka ayat ini dia tak ada kena-mengena dengan orang lain, tapi dia khusus merujuk kepada orang yang menuduh isteri-isteri Nabi, orang yang qazaf isteri Nabi. Fa inna man yaqsudu 'aiban nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ibu azwaju fa huwa munafiq. Kerana orang yang bermaksud untuk mencela Nabi dengan mencela isteri-isterinya, maka dia munafik. Fa amma man rama imra'atan minal muslimin fa huwa fasiq. Adapun dia hanya menuduh mana-mana wanita di kalangan muslimin dengan tuduhan zina, maka dia fasik. Sebab sebenarnya firman Allah Taala, au yatuba wa yakunu al-alif wal lam fi qawlihi yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat ahdiyah raji'atun ila ma'hud wa hum azwajur rasul sallallahu alaihi wasallam. So Syekhul Islam kata al-mu'minat al-ghafilat al-muhsanat ni alif lam di sini adalah ahdiyah yang kembali kepada ma'hud, iaitu merujuk kepada azwajur rasul sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri rasul. Kerana siap ayat, konteks kisah itu adalah berkenaan dengan hadithul ifk. Au yuqsaru al-lafdh al-'am 'ala sababihi lidalil alladhi yujibu dhalika li anna azwaj al-muslimin mashhudun lahunna bil iman wa hunna ummahatul mu'minin wa hunna azwajuhu fid dunya wal akhirah. So satu lagi dari satu sudut lagi, kerana yang disebutkan dengan mukminat itu adalah isteri-isteri Nabi, kerana mereka adalah isteri Nabi yang disaksikan bagi mereka iman. Kerana mereka ummahatul mukminin, mereka ibu bagi orang beriman, maka mereka adalah isteri Nabi di dunia dan akhirat. So di sini kita kata terjawab dari satu sudut. Maksudnya ayat dalam surah An-Nur tu, maksudnya ayat tu turun pasal Aisyah. Orang yang tuduh Aisyah dengan tujuan untuk mencela Nabi, maka kafir. Maksud Ibn Taymiyah tu dia munafik, maksud dia kafir. Adapun orang yang tuduh Aisyah, bukan tuduh ataupun terpengaruh dengan tu, ataupun hanya dengar-dengar, macam sahabat yang terpengaruh. Sebab itu Nabi SAW tak hukum mereka dengan hukum bunuh. Sebab itu mereka dihad. Sebab Nabi SAW tak nampak mereka kafir. So kita kena faham. Tapi ayat tu dia kekal dengan khususiyah dia pada waktu maksudnya dia kekal pada keumuman dia, tetapi kita kena balik pada khusus ayat itu turun pada siapa, iaitu sudah tentulah kita tahu siap ayat itu cerita tentang Aisyah. Baik. Qala ta'ala walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. So Allah Taala sebut orang yang menjadi kepala dalam tuduhan yang berat ke atas ummul mukminin itu, bagi mereka azab yang pedih. Sebab tu Allah kata orang yang menjadi kepala tu orang yang sebarkan, orang yang mula-mula sekali yang menyebarkan berita hadithul ifk tu, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik.
kan. Fa'ulima anna alladhi yarmi ummahatil mu'minin ya'ibu bidzalika Rasulullah SAW. Maka diketahui dari sini orang yang menuduh ummahatul mu'minin dengan tuduhan yang dusta itu, maka mereka telah mencela Rasulullah. Wa tawalla kibrul if. Dan Allah sebut orang yang dia yang jadi kepala yang menyebarkan berita palsu. Wa hadhihi sifatul munafiq Ibnu Ubay. So ini adalah sifat yang jadi tukang sebar tu adalah yang first yang sebarkan adalah Ibnu Ubay, iaitu munafik. Fayarmihi nifaq mubihul lidam idza qasada bihi adza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka perbuatan mereka yang menuduh ummul mukminin dengan tuduhan dusta tersebut adalah nifaq, yakni kekufuran, yang menghalalkan darah mereka jika mereka bertujuan untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au uzina ba'da al-ilmi bi annahunna azwajuhu fil akhirah fa innahuma ma baghat imra'atu nabiyyin qal. Ataupun tujuan mereka adalah untuk menyakiti isteri-isteri Nabi, untuk menyakiti Nabi setelah mereka tahu bahawasanya kedudukan isteri-isteri Nabi ini adalah isteri Nabi di akhirat, kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun isteri Nabi yang melakukan perkara keji. So ini kaedah, ma baghat imra'atu nabiyyin qad. Ini kaedah, tidak ada seorang pun isteri-isteri Nabi yang sanggup tergamak melakukan perkara keji. Allah Ta'ala jaga. Even isteri Nabi Lut, isteri Nabi Lut dia tak terjebak dalam fahishah. Sebab apa dia diazab? Kerana dia bersubahat, tapi dia tak terjebak. Yang rajahnya isteri Nabi Lut alaihi salam tidak terjebak dalam gejala kaum Lut, amalan kaum Lut. Dia tak terjebak, cuma dia bersubahat. Dia bersubahat, itu saja. Sebab tu kaedah ni betul. Ma baghat imra'atu nabiyyin qad. Mana-mana isteri Nabi tak pernah melakukan perkara keji seperti zina dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga para nabi. Baik. Jadi itu maksud ayat tersebut. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam fima thabata anhu fi sahihain. Man ya'dhiruni min rajulin qad balaghani adhahu fi ahli baiti fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira al-hadith. Baik. Sebab itu dalam hadis dalam sahihain Nabi kata, man ya'dhiruni min rajulin qad balaghani adhahu fi ahli baiti fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira. Maksudnya apa? Siapa yang boleh tolong, ataupun siapa yang boleh tolong mencari keuzuran untukku daripada lelaki rajulin, yakni menuju kepada Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Qad balaghani, telah sampai kepadaku, azahu, apa yang dia telah sakitkan, menyakiti hatiku, fi ahli baiti, pada ahli baitku, yakni isteriku. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah dan demi Allah, ma alimtu ala ahli illa khaira. Aku tak pernah tahu tentang isteriku, tentang ahli keluargaku, isteriku Aisyah, melainkan kebaikan. So nampak Nabi SAW kata apa? Man ya'dhiruni min rajulin qad balaghani adhah. Sebab itu Nabi kata, apa buatan Abdullah bin Ubay bin Salul itu telah menyakiti Nabi. Nampak? Wa fihi faqala Sa'd bin Mu'adh ana u'adhdhiruka minhu in kana min al-Aws darabna 'unuqah. Sebab itu Sa'd bin Mu'adh kata apa? Ana a'dhiruka minhu, aku akan cari alasan dan cari alasan daripadanya. In kana min al-Aws darabna 'unuqah. Maksudnya aku akan cari orang yang menyakitimu wahai Rasulullah. Tengok sahabat Nabi. Jikalau dia datang daripada suku Aus, darabna 'unuqah, kami akan pancung kepala dia. Tengok Sa'd bin Mu'adh. Walam yunkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sa'din istimarihi fi darbi 'anaqihi. Nabi tak mengingkari perkataan Sa'ad bin Mu'adh bila Sa'ad bin Mu'adh nak kata apa? Nak penggal kepala kalau orang yang menyakiti Nabi itu datang daripada suku Aus. Nampak? Wala yaridu ala dhalika Mistah wa Hassan wa Hamnah wa in kanu fi ahli al-ifk fa innahum lam yurmu bin nifaqin wa lam yuqtal Nabi ahadan fi dhalika as-sabab bal ikhtalafa fi jaldihim fa innahum lam yaqsudu adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala dhahara minhum dalil adha bi khilaf ibnu Ubay alladhi innama kana qasduhu adha. Baik. Dan tidak sabit, tidak warid perbuatan yakni yang menyakiti Nabi ini daripada Mistah, Hassan ibn Thabit, Habnah ibn Jahsh, yakni yang terlibat dalam hadithul if ni. Maksudnya dia orang hanya terpengaruh dan mereka hanya sampaikan tapi Nabi SAW tak masukkan mereka dalam kategori Ibnu Ubay.
Sahabat pun tak masukkan mereka dalam kategori Ibn Ubay. Wa in kanu fi ahli al-ifk, walaupun mereka terpengaruh dengan fitnah tersebut, fa innahum lam yurmu binifaq, kerana mereka tak dituduh dengan nifaq. Berbeza dengan Ibn Ubay. Walam yaqtulun nabi ahadan fi dhalika sabab. Sebab tu Nabi tak bunuh siapa-siapa pun dalam isu tersebut. Bal ikhtulifa fi jildihim, bahkan berlaku khilaf dalam sama ada mereka dihad, disebat atau tak. Fa innahum lam yaqsudu adzan nabi sallallahu alaihi wasallam. So beza dengan Hamnah, Hassan bin Thabit, kemudian Hamnah bintu Jahsh dengan Mistah, mereka tak apa? Mereka tak bermaksud untuk mencela Nabi, tapi mereka hanya terpengaruh dengan hadithul ifk. Tetapi mereka tetap dalam sebahagian riwayat, kalau kita tengok, mereka tetap dihukum dengan had qazaf. Baik. Wala zahara minhum dalil adzah, dan tidak terzahir pada mereka-mereka tadi dalil yang menunjukkan mereka nak menyakiti Nabi. Berbeza dengan Ibnu Ubay, memang tujuan dia memang terzahir untuk menyakiti Nabi. Wa aidan lam yakun qad thabata indahum anna azwajahu fid dunya hunna azwajuhu fil akhirah, wa kana wuqu'u dhalika minhunna mumkinun aqlan, walidzalika tawaqqafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil qissah. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, sahabat-sahabat Nabi yang terpengaruh macam Hassan bin Thabit, Hamnah, Mistah, mereka tahu bahawasanya isteri Nabi ni adalah orang yang mulia, dan dia adalah isteri-isteri Nabi di akhirat. Sebab itu mereka tak akan, mustahil mereka nak mencela isteri Nabi. Cuma mereka terpengaruh. Mereka hanya terpengaruh, ialah biasalah, sebab lemah kan, manusia ni lemah. Sebab itu Nabi SAW berhenti. Nabi SAW tak pernah tuduh mereka ni nak menyakiti Nabi. Berbeza dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi kenapa Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Itu persoalan juga. Kerana dia menzahirkan Islam. Kerana dia menzahirkan Islam. So dia tak mencela Nabi itu terang-terangan. Dia menzahirkan Islam. Situ hukum nifaq, hukum munafik. Itu beza. الوجه الثاني أن الآية عامة وقروي من غير وجه أن قذف المحصنات من الكبائر، ثم قد يقال لها في مشركي العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان ويقصد ذم المؤمنين ينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشراف. Yang kedua, wajah yang kedua, ayat tadi tu dia umum. Ayat yang dalam surah An-Nur tadi umum. Maksudnya diriwayatkan juga bahawa daripada wajah yang berbeza menuduh orang wanita-wanita yang muhsanat mukminat, wanita-wanita yang terpelihara dan juga wanita-wanita yang beriman ni, menuduh mereka dengan tuduhan zina adalah kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kemudian dikatakan juga dalam sebahagian riwayat, dikatakan juga tuduhan ini datang daripada musyrikin Arab, daripada ahli Mekah. Apa tuduhan dia? Kalau ada mana-mana wanita yang nak keluar berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk berhijrah kepada Rasulullah di Madinah, maka orang musyrikin akan tuduh dia akan tuduh mukmin tadi, dia akan tuduh dengan tuduhan penzina. Mereka kata perempuan ni perempuan zina. Sebab apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia daripada iman. Dan mereka nak menuduh orang beriman supaya menjauhkan manusia daripada Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab al-Ashraf. So itu satu wajah lagi. Satu wajah ayat itu difahami secara umum. Maka atas dasar itulah kata Syekhul Islam, wa ala hadha fama fa'ala dhalika fahuwa kafir wa huwa bimanzilati man sabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu orang yang menyakiti Nabi, menyakiti orang beriman dengan tujuan yang tadi, menyakiti Nabi, menyakiti orang Islam, orang beriman dengan tujuan untuk menjauhkan orang daripada Islam, maka dia kafir sama seperti dia mencela Nabi. So itu sama dia punya persamaan dia. Baik. Wa qad yuqalu hiya 'ammatun mutlaqan walakin qawluhu li'nu fid dunya wal akhirah wa mabniyyun lil maf'ul falam yusammi al-la'in man huwa فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقت أو يلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه وفي وقت والله إنما يلعن ما كان من كان قذفه طعنا في الدين، وأما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله، ويؤيد أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا، وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
فمما يلعن به القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق فإنه عقوبة له وإقصاء عن مواتن الأمن والقبول وهي من رحمة الله وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة. Baik, sama juga macam mana nak jawab tentang ayat walu'inu fi dunya wal akhirah, mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Baik, kata Syekhul Islam, ianya mabni lil maf'ul, maksudnya tak diketahui siapa yang melaknat. Falam yusammi la'in man huwa, tak tahu siapa yang melaknat. Maka tengok, bila ayat dalam surah An-Nur tu sebut lu'inu fid dunya wal akhirah, so tengok Syekhul Islam jawab, sebab Syekhul Islam kata yang kalau ayat yang kata laknat, pelaku dia kafir. Sekarang ni orang yang kazaf, dia tak kafir tapi ada laknat. So Syekhul Islam jawab, ayat ini sebut walu'inu fid dunya wal akhirah, dia mabni lil majhul. Bila mabni lil majhul, falam yusamma al-la'in man huwa, tak dinamakan siapa fa'il, siapa yang melaknat. Maka boleh kita katakan yang melaknat tu selain Allah, malaikat, manusia. Boleh jadi juga Allah melaknat pada waktu tertentu dan Allah tak laknat kemudiannya. Kan boleh jadi juga mereka melaknat sesama mereka. Maksudnya tak dinamakan siapa yang melaknat. Sebab itu tak ada masalah, tak ada isu. Sebab itu sama macam seorang lelaki bila dia menuduh isterinya dengan tuduhan zina dan sebagainya, maka berlakulah proses li'an. Lalu bukan berlaku tala'unan, akan berlaku proses mubahalah atau mula'anah. Kat situ Allah kata fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami jadikan laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta, orang yang berdusta. Maka kat situ kita kata jelaslah, maksudnya tak semestinya laknat itu dilaknat oleh Allah. Maksudnya di sini boleh difahami di sini kata Syekhul Islam, sebab itu orang yang dilaknat ini kalau dia qadhif, kalau dia menuduh, dia akan kalau dia dituduh tu qazaf, maka dia akan disebat dan akan ditolak penyaksiannya, akan difasidkan, dan itu adalah hukuman baginya, dan itu termasuk rahmat Allah. Dia berbeza dengan orang yang Allah Ta'ala sebut Allah laknat di dunia dan akhirat. Kerana laknat di dunia dan akhirat ni dia membawa maksud Allah menghilangkan turut pertolongan daripada setiap wajah, daripada setiap sudut. Allah tak tolong dia dan dijauhkan dia daripada rahmat Allah. So nampak li'an tadi dia still laknat yang tidak mutlak, atau yang kita kata laknat yang tak menunjukkan pelakunya kafir. Laknat yang kita kata laknat yang tidak secara mutlak, dan kita tak tahu siapa yang melaknat. So Allah Ta'ala tak sebut dia laknat, tapi Allah Ta'ala sebut dia jadi suami dia yang melaknat, ataupun orang lain yang melaknat, malaikat yang melaknat, dan malaikat manusia atau mana-mana orang yang melaknat. Sebab itu bila dia dah disabitkan kesalahan dia qazaf, dia menuduh dengan tuduhan dusta, maka dia akan ditegakkan hukum had, iaitu dia akan disebat, dia akan ditolak penyaksian dia, dia akan dihukum sebagai fasik. Dan itu hukuman dia, dan itu rahmat. Sebab Allah Ta'ala still bagi dia peluang, walaupun dia disebat dan sebagainya. Dan bila dia kena sebat had qazaf, maka akan terhapus dosa dia. Dan bila dia dah ditolak penyaksian dia dan dijadikan fasik, maka itu juga adalah rahmat Allah. Sebab Allah tak laknat dia di dunia dan akhirat. Berbeza dengan orang yang Allah laknat dunia dan akhirat. Itu jawapan Ibn Taymiyah rahimahullah pada ayat berkenaan dengan ayat surah An-Nur. Baik, dikukuhkan lagi dengan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Allah kata wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Jadi Allah Ta'ala jadikan apa? Azab yang sangat menghinakan dan sangat pedih ini, Allah takkan jadikan azab yang hina, azab yang dahsyat, azab yang menghinakan ni dalam Quran, melainkan untuk orang kafir. Sama juga macam surah Al-Baqarah ayat 90, walil kafirina azabun muhin. Bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Baik. Wa amma qawluhu wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu wa yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Fahiya fi man jahada al-fara'id wa istakhaffa biha ala annahu lam yadhkur annahu 'adahu lah. Wal 'adzab inma u'ida lil kafirin fa inna jahannama lahum khuliqat li'annahum la budda lahum min dukhuliha wa ma hum minha bimukhrajin. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala
Dalam surah An-Nisa ayat 14, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasul dan Rasulnya dan melampaui batasannya, maka dimasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Maka ini adalah, untuk ayat ini merujuk kepada orang yang mengingkari faraid, kefarduan, dan meringan-ringankan kefarduan. Sebab itu Allah tak sebut dekat sini a'addalahu. Allah tak kata a'addalahu. Kenapa azab itu disediakan untuk orang kafir? Kerana memang neraka Jahannam tu memang diciptakan untuk orang kafir. Dan memang mereka akan masuk ke dalamnya, dan mereka tak akan keluar selama-lamanya. Adapun orang yang beriman, maka apa? Dia tak termasuk dalam tu lah. Maksudnya kerana dia tak kekal dalam neraka, dia akan dikeluarkan juga daripada neraka. Wa amma ahlul kaba'ir minal mu'minin fa yajuzu alla yadkhuluha idza ghufira lahum wa idza dakhaluha fa innahum yakhrujuna minha walau ba'da hin. Sama. Sebab itu ahlul kaba'ir, pelaku dosa besar di kalangan mukminin, maka dia boleh untuk Allah Taala keluarkan dia. Kalau Allah ampunkan dia, Allah akan keluarkan. Dan kalau dia dah keluarkan nanti, maka dia tak akan kekal dalam neraka, walaupun beberapa lama dia akan duduk dalam neraka. So nampak itu jawapan yang kemas daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ad-dalilus sadis, dalil yang ke-6. Baik, kita tengok soalan. Baik, so kita sampai pada halaman ke-48. So banyak lagi. Anda ingat ambil mukhtasar ni dah ringkas, tapi sebenarnya memang panjang juga, walaupun dah diringkas. Baik, nak harap ada soalan yang ana tak boleh jawab, ana wallahu a'lam lah, kata la adri lah. Soalan yang ana boleh jawab, ana jawab insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ada soalan yang tadi, soalan pada sesi pertama tadi anda tak jawab. Cuma ada soalan-soalan yang apabila zimmah terputus perjanjian, lalu nyawa dan darahnya tidak dilindungi oleh pemerintah Islam, adakah jika dia dibunuh oleh mana-mana orang pemerintah Islam tidak melakukan kisah dan orang yang membunuh? Yang ini memang ada khilaf di kalangan ulama. Memang ini pun anda kena cek balik. Memang ini isu yang sangat penting lah. Maksudnya anda tak boleh nak jawab macam tu je. So anda kena rujuk balik. Sebab tu anda suruh kita try, kita bersabar sikit, kita tunggu sampai perbahasan tu kita sambung mungkin. Anda rasa tak sempat untuk habiskan, kita akan sambung. Kita akan tengok perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang kat mana yang kita boleh faham, untuk kita faham atas persoalan kita ni. Wallahu ta'ala alam, mana tak tahu, la adri. Adakah pemerintah Islam tak melakukan kisah? Ini antara soalan yang sekarang ni memang panas lah. Sebab isu dia sekarang ni, isu dia apa? Isu dia berkenaan dengan ni lah. Kita kata bila kes di Perancis ni, isu di Perancis ni, bila orang yang mencela Nabi, Makirun. Jadi isu dia sekarang ni bila berlaku pembunuhan kan, baik, apa kita punya sikap? Baik, dia bagi kita sebagai seorang Muslim, kita kena faham bahawasanya itu asasnya orang yang menyakiti Allah dan Rasul tidak boleh dimaafkan. Maksudnya dia takkan boleh dimaafkan. Apatah lagi bila melibatkan Rasul, melibatkan peribadi Nabi SAW. Maka memang kita dah sebut tadi, kita dah baca perkataan ulama. Ibn Taimiyah dah takrirkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bila orang tu dia nak halau Nabi maafkan. Tapi bila dia start cela Nabi, maka Nabi bunuh. Dia start cela Nabi bunuh. Itu sunnah Nabi. Sebab tu kalau kita tengok apa yang berlaku di Perancis, maka kita jangan jadi, kita kena pertengahan antara dua kelompok. Kita takut kita akan masuk terjerumus dalam kelompok yang senang-senang menghalalkan darah orang. Kita tak mau. Kita risau kita
bila kita baca buku Ibn Taymiyah, kita baca buku tentang As-Sarimul Maslul ni, kita risau benda tu akan membawa kepada perkara tersebut kalau kita tak betul-betul teliti, dan kita tak betul-betul, kita kena rujuk kepada fatwa-fatwa kibar ulama. Kita walaupun kita tak boleh baca, tapi kita tak boleh nak tergesa-gesa nak tanzil hukum, apatah lagi isu-isu yang nawazil macam ni. So kita tak boleh just kita kata okey, kita dah baca ni perkataan Ibn Taymiyah ada gini, lepas tu kita pun kita pun cakap ini yang boleh, ini yang boleh. So dibahaya. Sebab tu kalau kita tengok Ibn Taymiyah rahimahullah sendiri akan bahaskan berkenaan dengan macam mana keadaan. Sebab dia ada perbezaan antara ketika umat Islam dalam kekuatan dan juga dalam situasi yang lemah. So sebab itu kita kena ukur keadaan umat Islam di Perancis macam mana. Sebab itu kita tak boleh dengan sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa ataupun mengarahkan orang supaya membunuh gini-gini. Baik, kalau orang tu dia dah bunuh, nak buat macam mana kan? Dah itu nasib orang tu, siapa suruh dia pergi hina Nabi, kita kata legalah, kita kata siapa suruh kau pergi hina Nabi, kenalah bunuh kan. Tapi yang kita tak boleh terima bila apa? Dia melibatkan orang lain, maksudnya dia akan menyebabkan berantai pembunuhan tu, maka dia tak settle. Bahkan nyawa umat Islam yang ada di Perancis sekarang pula kita bimbang dan kita risau. Maksudnya mereka pula yang akan diancam, anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua, dan orang Islam. Kita tak mahu benda tu menjadi semakin melarat. Sebab tu benda ni kalau kita tengok orang kafir, mereka tahu ini antara taktik untuk mereka mencari peluang untuk menimbulkan fitnah. Sudahlah fitnah yang sedia ada, sudah ada, mereka nak tambahkan lagi. Sebab tu kita kena hati-hati. Sebab tu anda cakap isu ni memang isu yang kita kena refer pada ulama'. Sebab tu anda pun berhenti, anda tawakuf, anda kata wallahu ta'ala alam. Tetapi asal hukum kita kena bagi tahu. Asal hukum memang kalau ikut hukum Islam, memang orang yang cela Nabi ni memang hukum dia adalah hukum bunuh. Sebab selagi dia tak dibunuh, selagi tu dia akan menimbulkan kesakitan, menimbulkan kemarahan orang lain. Sebuktinya kita dah sebut baca riwayat tentang macam mana kitab ni ditulis pada tahun 693 Hijrah. Macam mana Ibn Taymiyah rahimahullah menyaksikan peristiwa orang Nasrani yang mencela Nabi SAW. Baik. Dan itu benda yang kita dah buktikan tadi, dalil-dalil. Allah Ta'ala sebut wa yashfi sudur qaumin mu'minin. So dengan memerangi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, yang mencela Allah dan Rasul, iaitulah dengan ditegakkan hukum bunuh ini, dia akan menyembuhkan hati orang-orang beriman. Maksudnya situlah kita kata macam kita bagi tahu macam hukum qisas. Allah kata apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil absar. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian fil qisas, dalam hukum qisas itu adanya kehidupan. So kita faham kan? Bila kita tengok hari ni yang jadi masalah, bila kes pembunuhan dia jadi berantai. Jadi berdendam. Lepas tu dia berdendam sampai tak ada, kita kata apa, tak ada pemutus. So dia berangkai, tasalsul. Oh ni berdendam, anak ni berdendam dengan cucu dia, cicit dia apa semua. Sebab itu datang syariat nak menutup benda tu. So bila orang tak ada hukum qisas, kan, orang yang bunuh tu dia bebas. Kemudian bila dia bunuh, kemudian bayar duit 10,000 ke berapa puluh ribu, okay, lepas. Macam tu je. So orang takkan puas hati. So macam tu juga Nabi. Bayangkan itu kalau saudara kita, kalau orang yang terdekat. Bayangkan Nabi, orang hina Nabi, orang cela Nabi. Sebab tu benda ni kita kata kena faham. Kita kena faham. Sebab tu kita tak boleh nampak macam ini sebab tu dia sebatas mana pun. Macam kita tengok orang-orang yang kritik tindakan Perancis yang tak minta maaf. Kemudian even kalau dia minta maaf sekalipun, still kalau ikut hukum Islam, dia sepatutnya tak, maksudnya dia sebagai seorang pemimpin, maksudnya dia sepatutnya tak buat macam tu. Kemudian kalau kita tengok, kita just boleh kritik. Lepas tu kemudian adalah boykot dan sebagainya. Tapi kita nak tengok apa solution dalam Islam. Sebab itu kita kena faham. Bila kita faham hukum Islam tu, maksudnya dia akan menenangkan hati kita. Walaupun tak dipraktikkan, tapi kita tenang. Kita tahu bahawasanya
Kalau ada macam itulah, sebab kalau ada orang yang sebab itu sebahagian ulama yang ni kalau kita tengok balik, memang kalau ada orang yang, sebab tu dibezakan, kalau dia orang tu dia bunuh orang yang apa, mencela Nabi tu tanpa menimbulkan fitnah kepada orang lain, maka dia takkan dituntut qisas. Dia takkan dituntut qisas. Kan? Itu kalau kita tengok balik, pasal apa, dia telah melakukan sesuatu yang maksudnya yang kita nak kata 100% betul pun, yalah dalam situasi macam ni kita kena hati-hatilah. Tapi yalah, bila dia dah mati, orang yang cela Nabi tu dah mati, pada muka dia lah. Macam itulah orang beriman dia, macam itulah kita kata, siapa suruh kau maki Nabi? Siapa suruh kau cela Nabi? Kan dah kenalah. Tapi kita tak mau benda tu, kita kata bila tak puas hati bunuh kan. Kita tak maulah jadi macam tu. Sebab itu Islam ni dia bukan agama yang ada sistem. So, sebab itu kita bincang tadi, Syekhul Islam sebut beza antara mufti dengan qadi. Kan, beza dengan ahkam al-ilmiyah dengan ahkam sultaniyah. Baik. Ya, insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang ketiga, insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah, kerana masa tak mengizinkan, kita dah habis waktu. Jadi tanda lah kita akan berhenti pada halaman 48. Dan kalau kita tengok kitab ni sangat bagus, sangat bagus, sebab kita akan nampak hikmah. Apa hikmah, dan hikmah yang paling besar sekali bila syariat menetapkan hukum ini. So macam kita nak tahu tentang hikmah kenapa apa orang yang qazaf kena sebat, orang yang zina muhsan kena rejam, orang yang berzina di kalangan ghairu muhsan disebat. So kita tahu hikmah. Orang yang minum arak, kenapa dia kena sebat juga 40 kali sebatan. Ada khilaf juga, ada yang kata 80, ada yang tambah 80 jadi 80. Semua tu ada hikmah. Sebab itu bila kita baca kitab-kitab ulama yang bincang tentang hukum hakam, so walaupun hukum tu tak dipraktikkan, tetapi kita akan nampak hikmah, dan itu akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Islam, dan akan menambahkan lagi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Dan kita tahu betapa syariat Islam ni sangat menjaga maslahah umum. Maslahah umum maksudnya dia tak biarkan kita ni terawang-awang dan kita kata tak ada sistem, tak ada peraturan. Orang ni nak cakap, macam orang kata hurriyatut ta'bir, kebebasan berpendapat, kebebasan apa kita kata hurriyatut ta'bir. Mereka kata sebab ini adalah kebebasan hak asasi manusia. Mana boleh? Sebab tu dalam even kita tengok dalam sistem yang bukan Islam sekalipun, benda ni dijaga. Kan? Apatah lagi sistem Islam. Sistem Islam lebih-lebih lagi lah sempurna. So itu kita akan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah nak menzahirkan kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum-hukumnya dengan penuh hikmah. Sebab itu dia akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat kalau kita nak boikot, kita nak maki hamun pula, kita nak balas dendam ke, tak habis, tak jadi cerita. Tak habis. Kan, kalau setakat kita nak boikot, kita nak buat apa sekarang, nak turun demonstrasi, apa faedah? So lebih baik kita tahu, kita gali apa hikmah, apa hukum hakam yang berkait dengan orang yang mencela Nabi ni. Dan benda ni supaya orang-orang di kalangan orang-orang yang ada, maksudnya mungkin dia adalah satu permulaan untuk orang-orang yang berada di atas, orang-orang yang bertanggungjawab, untuk mereka cuba untuk apa kita kata mengaplikasikan hukum ni. Kan, kita kata satu hari nanti mana kita kata kemungkinan ada orang yang raja kita ke sultan kita ataupun orang-orang yang ada di sekelilingnya, kita doakan yang baik. Memang kita tengah ni tak berhukum dengan hukum Allah. Sebab itu masalah makin jadi masalah, makin rumit. Baik, anda rasa cukup setakat itu, insya-Allah. Kita berhenti pada halaman 48 insya-Allah. Dalil yang ke-7 ataupun dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6 kita akan sambung pembahasan kitab Mukhtasar As-Sarimul Maslul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.